Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita bertemu lagi dalam Ramadan yang ke-20. Kita dah masuk kepada bab metodologi, tetapi kita masih lagi dalam bahagian research design. So, tema untuk hari ini adalah perbandingan ataupun reka bentuk, tetapi saya ingin melihat dari konteks perbandingan metodologi. Okey. Okey. Dalam research design kan, ataupun dalam bab metodologi, ada lagi bahagian-bahagian yang kita kena lihat dalam konteks reka bentuk penyelidikan ini. Okey. Jadi yang kat sini saya, kalau you all nampak, saya ada buat dua color kan, color hijau dan juga color warna pink. Okey, dekat sini saya nak tunjukkan perbezaan. Perbezaan antara kuantitatif dan kualitatif. Jadi warna hijau itu adalah kuantitatif, warna pink tu adalah untuk kualitatif. Masih mengekalkan dan di sini ada 6 perkara yang ingin diperbincangkan bila kita menyambung untuk reka bentuk penyelidikan ini. Tapi dalam konteks ni saya nak buat satu perbandingan antara kualitatif dan kuantitatif supaya kita jelas. Dan ada penyelidik yang menggunakan kualitatif, ada yang gunakan kuantitatif. Okey, di atas tu di siri yang ke Ramadan yang ke-19 saya tak sentuh perkara itu. Walaupun perkara itu biasa dikupas bersama-sama dalam ataupun di bahagian falsafah dan pendekatan, iaitu adalah 3 perkara, iaitu ontologi, epistemologi dan axiologi. Okay, 3 perkara ni seingat saya telah dikupas secara mendalam di bahagian siri 1, iaitu Ramadan pada tahun 2021. 3 perkara ni saya kupas. Jadi kalau kita ingin melihat dalam konteks isu dan permasalahan dalam menjadikan solusi itu dengan membuat penyelidikan, ontologi itu adalah dari segi perkara awal. Okey, persoalan kalau kita tanya kenapa penyelidikan ini harus dijalankan? Kenapa penyelidikan boleh menjadi solusi? Adakah kita kabur? Adakah kita tak jelas? Kita tak tahu? Atau sekadar kita ingin pastikan? Kita ingin tentukan? Jadi kalau untuk kita confirmkan, nak pastikan, nak tentukan, jadi ontologi itu lebih pemberat kepada kuantitatif. Jadi kalau sesuatu benda yang kabur, sebab tu kita kena buat penyelidikan supaya dapat penjelasan yang meluas dan mendalam. Benda itu kita tak tahu, sebab tu kita kena teroka sebab kita tak tahu tentang perkara itu. Jadi penyelidikan yang sesuai adalah kualitatif. Jadi dengan melihat ontologi, kita boleh tahu dah sebenarnya penyelidikan itu lebih kepada kualitatif atau kuantitatif atau kedua-duanya, boleh jadi mixed method. Okey, epistemologi. Bila epistemologi itu step seterusnya kalau kita ingin menjalankan penyelidikan. Bagaimana spesifikasi dia? Bagaimana kita nak buat? Kita perlukan hipotesis, kita perlukan satu aspek penerokaan dan penjelasan yang mendalam. Jadi apakah instrumen yang sesuai yang kita untuk menggunakan hipotesis, yang masih bila kita kena buat teori testing iaitu kuantitatif dan kita buat teori building untuk kualitatif, itu epistemologi. Axiologi adalah lebih bahasa mudah adalah kita punya contribution atau sumbangan. Kalau kuantitatif biasanya proof by significance. Kita kata hubungan tu terdapat hubungan yang positif dan signifikan. Jadi jawapan itu accurate secara saintifik dan secara significantly. Tetapi orang kualitatif dengan researcher yang ada yang turut menjadi instrumen dalam kajian, yang melihat sendiri turun padang, kita melihat tengok setting environment dia, naturalistic dia. Jadi kita mendapatkan pengalaman. Jadi bukan hanya kita mendapat output, tetapi researcher iaitu kita sendiri, iaitu juga instrumen dalam kajian, kita dapat pengalaman itu. Pengalaman itu subjektif dengan ada penceritaan dalam konteks lah, sebab kita bergantung kepada jawapan. Maksudnya analisis itu bergantung pada jawapan yang diberi oleh participants.
Tetapi kuantitatif berbeza, diukur secara saintifik, yang mana secara numerical. Dapatan yang dapat tu dia ada formula, dikira secara statistik atau numerical untuk identify signifikan atau tidak. Jadi itu antara asas juga yang kita kena tahu tentang ontologi, epistemologi dan axiology. Boleh juga refer balik kepada siri 1 Ramadan sebab saya kupas lebih mendalam ketika itu. Alright. Jadi untuk hari ini, bila menceritakan tentang reka bentuk penyelidikan, bila kita nak tengok perbandingan, so yang kita akan tengok 6 perkara, iaitu dari segi pemerhatian ataupun observation. Okey, yang pertama ni pemerhatian observation ni, beza orang kuantitatif dia bebas. Yang macam saya sebutkan tadi kan, kualitatif researcher merupakan instrumen daripada kajian. Tapi kalau untuk kuantitatif, dia boleh buat observation, tapi observation dia lebih bersifat berstruktur. Tengok ada atau tak ada saja. Contoh kalau kita ada checklist senarai semak, okey kita masuk dalam bilik darjah, ada lampu, ada kipas, ada kerusi. Mungkin kita quantify je. Kerusi ada berapa, meja ada berapa, kipas ada berapa, itu bersifat bebas. Bersifat structure. Tetapi kalau kita tak tahu tentang satu perkara tu, kita nak teroka, jadi kita turun pandang ke tempat itu dan kita melihat. Jadi kat situ tak boleh buat structure, jadi unstructured. Jadi bila unstructured, macam-macam yang kita temukan. Sebahagian daripada diperhatikan itu dipanggil dalam konteks kualitatif. Kita pergi yang kedua. Okey, iaitu kepentingan manusia, konsep dan unit analisis. Jadi kalau kita nak buat perbandingan mudah, dia adalah panggil scientific versus humanistic. Kalau scientific tu lebih pada kuantitatif, tapi kalau kualitatif tu lebih pada humanistic atau manusia. Okey, dan kemudian dari segi konsep dan unit analisis. Jom kita tengok perbezaan antara dari segi 3 aspek ni, kepentingan manusia, konsep, unit analisis. Biasanya kepentingan manusia bagi kuantitatif tidak relevan. Okey. Konsep yang paling penting dalam statistik atau numerical dalam kuantitatif ni benda yang boleh di-measure, yang boleh diukur secara numerical ataupun statistik. Okey, unit analisis ni dia boleh jadi contohlah biasa orang gunakan survey gunakan instrumen soal sidik. Kalau unit analisis ni basically dalam kuanti dia pecah dua je, individu, organisasi. Individu kalau melibatkan semua pekerja ataupun semua jenis tahap pekerjaan, operation, tactical, strategik semua terlibat. Ataupun satu questionnaire satu company. Satu company hanya jawab satu questionnaire, itu bersifat organisasi. Tetapi berbeza dengan kualitatif. Jadi kepentingan manusia tu dia memang relevan, terlibat. Dia sebagai pemacu utama, dia merupakan instrumen kajian. Bila nak interview, melibatkan perspektif yang luas, melibatkan pihak kepentingan. Kalau buat kajian di sekolah, semua tak boleh terlepas, semua terlibat. Pengetua, guru, pak guard, penjaga lab, pembantu lab, kepada pelajar tu sendiri. Jadi semua sekali, PIBG juga. Itu melibatkan perspektif yang luas atau boleh dikatakan sebagai pihak kepentingan. Secara kompleksitinya semua. Sebab dia adalah satu benda yang kita nak dapatkan saturated. Dalam penerokaan ni, kita ada macam-macam strategi penyelidikan. Setiap penerokaan tu mungkin ada keunikan dia. Case study sedikit berbeza. Action research, grounded theory berbeza. Jadi dia melibatkan secara kompleksiti. Sebabkan kita nak mendapatkan tepu tu, saturated tu, jadi kita menggunakan induktif. Selagi tak tepu, kita interview lagi. Jadi dia melibatkan sedikit secara kompleksiti sebab dia ada subjektif namun dia ada flexibility. Okay, aspek yang ketiga, penjelasan. Dua-dua jelas. Orang kuantitatif pun kena buat penjelasan, tapi penjelasan secara saintifik. Oleh nilai ini kurang daripada nilai P 0.1 dia adalah signifikan. Jadi interpretasi itu dengan penjelasan summary itu dah jelas penjelasan dia. Tetapi untuk orang kualitatif, penjelasan ni kat sini adalah penjelasan yang terperinci, yang mendalam. Jadi dua beza tu, kalau sebut penjelasan terperinci mendalam tu kualitatif. Okay, aspek yang keempat adalah progres penyelidikan. Okay, kalau orang kuantitatif yang kita panggil dalam pendekatan didaktif akan gunakan hipotesis. Dia memang kena gunakan hipotesis. Kena buat hipotesis testing. Dia kena buat teori testing. Tetapi kualitatif, consider data dia tak perlu ada hipotesis. Data daripada dapatan daripada partisipan yang diberi itu memberikan pengkayaan pada data. Dan selagi tak saturated, kita boleh lagi interview. Jadi benda konteks pendekatan induktif digunakan dalam progres penyelidikan kualitatif. Okey, generalisasi. Kalau kelebihan kuantitatif, dia adalah bersifat kebarangkalian statistik. Saya menggunakan persampelan untuk mewakilikan populasi.
Dalam kuantitatif, contohnya buat inferential, sangat penting persamplan yang mewakili populasi. Tetapi kalau kat sini kita panggil dalam kualitatif, dia panggil pengabstrakkan teori. Maksud dia, apa dapatan kita dapat tu yang mencampaikan tahap tertentu tu, dia memberi sesuatu yang kalau kita baca abstrak, oh tahu objektif dia ataupun tujuan dia, and tahu isu dan permasalahan dia, tahu dia gunakan teori apa, method apa punya analisis, discussion dan dia punya sumbangan dan sebagainya. Itulah yang kita dapatkan. Jadi bila kita menjalankan kualitatif, kita dapat seperti pengabstrakkan teori. Pengabstrakkan abstrak. Jadi apa yang kita kehendak kita punya objektif dari research question dengan menggunakan instrumen instrumen interview ataupun observation. Jadi kat situ dapatan yang kita akan dapat tu bukan bersifat generalisasi. Jadi generalisasi itu dia dipanggil sebagai pengabstrakkan teori. Jadi kalau sebut generalisasi itu lebih kepada kuantitatif. Tetapi dalam kualitatif kalau dipanggil generalisasi itu bersifat keabstrakkan teori. Tapi komponen yang paling penting dalam kualitatif adalah kejelasan yang terperinci dan mendalam, yang meluas itu. Dan satu penerokaan dia, yang tu yang bersifat dia. Jadi dia punya kekurangan dia tak boleh generalisasi. Tapi kelebihan kuantitatif adalah pada generalisasi. Persamplan, rawak dan bukan rawak. Semalam saya ada sebut untuk Ramadan yang ke-19. Contoh yang rawak, probability sampling, kita ada rawak mudah. Kita ada strata, rawak bentuk stratified, bentuk systematic, bentuk cluster, cluster sampling. Kemudian untuk yang non-probability sampling ataupun tidak rawak, kita ada purposive, kita ada convenience, kita ada snowball, kita ada quota, kita ada convenience. Jadi ada beza. Jadi di sini, kalau kita nak buat penyelidikan, dalam konteks metodologi, memang ada berbeza antara kuanti dan kualitatif. Saya punya advice, kalau nak menulis, baca untuk dapat knowledge tak ada masalah. Tapi kalau nak menulis, bagaimana cara researcher kualitatif menulis, berbeza dengan researcher kuantitatif menulis. Jadi kalau kita nak menulis, kita nak baca, kita nak faham, orang kuanti bacalah tesis kuanti, orang kualitatif bacalah tesis kualitatif, lagi-lagi dekat bahagian research design dan juga metodologi. Okey, jadi siri ini kalau semalam saya cuba rangkumkan betapa pentingnya aspek asas dalam ataupun elemen dalam reka bentuk penyelidikan. Kita ada falsafah, kena ada pendekatan, kita ada pilihan, ada strategi penyelidikan, kita ada masa dan juga kita ada teknik. Dan hari ini untuk melihatkan perbandingan antara kuantitatif dan kualitatif, kita ada pemerhatian, kepentingan manusia, konsep dan unit analisis. Yang ketiga penjelasan, keempat progres penyelidikan, lima generalisasi, yang keenam persamplan. Sama untuk support kita punya falsafah pendekatan dan juga elemen research design yang semalam tu, kita juga kena melibatkan andaian utama dalam sebuah falsafah metodologi iaitu ontologi, epistemologi dan ozologi dalam kita membuat keputusan kepada kesemua elemen dalam research design. Okey, itu saja perkongsian saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesilapan, semoga bermanfaat. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.